Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam MG Flash 29 November bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Polis Diraja Malaysia PDRM bersedia bagi menghadapi segala kemungkinan pada Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak pada 18 Disember ini. Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata pasukannya sudah melakukan segala persiapan bagi menjamin keselamatan awam sepanjang proses berkenaan. Jelas Datuk Seri Mazlan pihaknya tidak menolak kemungkinan akan menurunkan pasukan dari Bukit Aman untuk turut membantu kekuatan pegawai dan anggota yang sedia ada di Sarawak pada PRN kali ini. Menurut beliau, modal insan pegawai dan anggota polis yang sedia ada di negeri itu ketika ini adalah mencukupi bagi menghadapi sebarang kemungkinan semasa musim PRN kelak. Selain menasihati orang ramai supaya jangan mencetuskan sebarang kekecohan, mereka juga diminta mematuhi prosedur persisten di SOP yang ditetapkan. Sebelum ini, pada 24 November lalu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengumumkan PRN negeri itu akan diadakan pada 18 Disember ini. Berita seterusnya. Varian Omicron yang ditemui di Afrika Selatan kini sudah semakin dekat dengan negara ini. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Menteri Kesihatan 1 Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali pada sidang Dewan Rakyat pagi tadi. Kita mesti faham dengan kewujudan varian baru yang tadi disebut Omicron ini, yang telah dijumpai di South Africa dan juga yang terkini di Hong Kong, adalah dekat dengan kawasan kita. Sebab itu kerajaan hari ini begitu prihatin dan telah memulakan langkah-langkah kawalan ketat. Kawalan ketat, tidak membenarkan orang-orang daripada kawasan-kawasan yang tertentu yang ada jangkitan Omicron ini untuk datang ke Malaysia. Dan mereka yang datang akan dibuat ujian dan akan buat kuarantin selama 14 hari. Jadi saya nak terangkan sekali lagi bahawa penting. Pada Jumaat lalu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan varian baharu COVID-19 B11529 sebagai varian membimbangkan VOC yang dinamakan semula sebagai Omicron. Omicron yang kali pertama dikesan di Afrika Selatan baru-baru ini dalam kategori varian COVID-19 paling membimbangkan bersama-sama Delta, Alpha, Beta dan Gamma. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan KKM melihat terdapat keperluan untuk pemberian vaksinasi bagi kanak-kanak di antara 5 hingga 11 tahun. Timbalan Menteri Kesihatan 1 Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, menerusi pemerhatian kerajaan, pembukaan sektor sosial menyebabkan kanak-kanak lingkungan umur itu mudah terdedah dengan COVID-19 tanpa sebarang perlindungan. Ahli Parlimen Bagan Serai itu memberi kenyataan berkenaan ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Kuala Langat Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang ingin mengetahui tahap pertimbangan kerajaan untuk vaksinasi kanak-kanak antara 5 hingga 11 tahun. Datuk Dr. Nur Azmi juga menyeru rakyat di negara ini untuk segera mendapatkan dos penggalak sekiranya mereka mempunyai temu janji yang ditetapkan. Benarnya kenapa kita merujuk kepada kanak-kanak 5 hingga 11? Kerana kita nak melindungi anak-anak kita. Seperti mana yang kita telah jalankan kepada remaja 12 hingga 17 tahun. Yang kini telah mencapai pada tahap 85.9% kadar vaksinasi sepenuhnya untuk anak-anak remaja ini. Dan kita yakin insya-Allah dengan usaha kita ini dapat memberikan mereka keselamatan lebih untuk pergi balik ke sekolah. Jadi ini kerisauan kita, anak-anak kita. Dan mereka-mereka yang tidak dapat diberi vaksin. Dia ada kumpulan yang belum diberi vaksin, anak-anak kita, umpamanya 5 hingga 11. Hari ini bila kita benarkan pergerakan, kita bawa anak kita. Kita bawa ke Langkawi anak-anak kita. Kita bawa ke Majlis Kenduri anak-anak kita. Jadi mereka ni tak dilindungi. Sebab tu berdasarkan kajian sains, kajian-kajian telah berlaku, kerajaan hari ini akan berusaha akan mengadakan vaksinasi untuk anak-anak. Semua jenis saringan termasuk menggunakan kit ujian pantas RTK antigen berupaya mengesang kes positif berikutan jangkitan varian baharu COVID-19 Omicron. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, perkara itu dimaklumkan pakar daripada Institut Pendidikan Perubatan IMR dengan mengambil kira mekanisme fungsi RTK antigen dan polymerase transkripsi terbalik RT-PCR.
Jelasnya semua jenis saringan masih berupaya mengesan Omicron kerana ujian dibuat bersandarkan kehadiran nukleopsid atau litupan protein yang mengandungi genom virus COVID-19. Menurut Khairi Jamaluddin, PCR dan RTK antigen masih mampu mengesan Omicron kerana semua saringan ini mengesan nukleopsid bukan protein pepaku pada struktur virus COVID-19. Jelasnya walaupun Omicron dikatakan mempunyai mutasi 32 protein pepaku, ia setakat ini tidak membawa apa-apa perubahan atau kesan terhadap keberkesanan dan ketetapan ujian saringan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai sama ada kes positif berikutan jangkitan Omicron yang kini dikategorikan sebagai varian membimbangkan VOC oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mampu mengelak daripada dikesan menerusi RTK antigen. Dalam pada itu, Khairi Jamaluddin mengesahkan satu kes positif COVID-19 dikesan pada hari pertama perjalanan lengkap vaksin VTL antara Malaysia dan Singapura. Kes berkenaan dikesan pagi tadi menerusi saringan yang dijalankan di pintu masuk Malaysia. Katanya tindakan cepat dan pantas sedemikian penting bagi memastikan penularan jangkitan termasuk daripada risiko varian baru Omicron berupaya ditangani. Ulas beliau lagi, semua keputusan bersandarkan sains. Justru kementerian tegas untuk tetap melaksanakan saringan apabila mereka tiba di pintu masuk negara. Menurut Khairi Jamaluddin, walaupun mereka yang masuk menerusi VTL dikendaki membuat saringan 72 jam sebelum hari perjalanan, tetapi ia masih membuka ruang kepada pelbagai kemungkinan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Penghargaan Petugas Barisan Hadapan COVID-19 Institut Kesihatan Negara NIH Kementerian Kesihatan KKM. Pembukaan laluan perjalanan lengkap vaksin laluan darat VTL darat Malaysia-Singapura menaus semula kasih antara keluarga yang terpisah di seberang Selat Tebrau. Bagi Bali anak jalang, ia menjadi detik yang penuh emosi apatah lagi dapat bertemu semula dengan anak perempuannya yang kini berusia 5 bulan. Dia menjadi kumpulan pertama seramai 46 orang yang tiba di Terminal Pengangkutan Awam Larkin Sentral Johor Bahru sekitar jam 9.10 pagi tadi. Bali yang sudah 16 tahun bekerja di Singapura sebagai juruteknik penghawa dingin mendapat tiket pulang menerusi VTL darat hasil bantuan majikannya. Katanya lagi, VTL lebih mudah dan murah berbanding peraturan ulang alik berkala PCA dan dia kini mengambil cuti seminggu untuk meluangkan masa bersama keluarga dan akan pulang kembali menerusi VTL darat pada 5 Disember depan. Perasaan tu bercampur aduk lah. Pasal gementar, gembira pun ada juga pasal kita ada VTL so kita ambil peluang lah. Pasal dulu time PCA tu kita balik ada kuarantin. So sekarang VTL tak payah apa-apa. Apa yang pernah buat? Sementara itu, bagi Kevin Rajkunalan yang menjadi pengurus operasi salah sebuah syarikat berkata, dia mengambil cuti 3 bulan bagi membuat kejutan buat keluarganya yang berada di Masai Johor. Katanya perkara yang dia tidak sabar adalah menikmati nasi lemak dan teh tarik sebagai menu pertama apabila tiba di negara sendiri. The process was, I think, it's the early stage. Definitely a lot of hectics and stuff. I think as time goes by, I think should be no issues on the process. I guess. I think now people have a better idea how to come out because this is the first batch coming out. Definitely, we guide the people are coming out as well. I think as time goes by, I think shouldn't be any issues on the process. Then after 6 months, how do you feel today? Pardon? After 6 months, Yeah. how do you feel today? I feel so happy actually. Like half my friends and relatives doesn't know I'm coming out. They will be surprised if I'm out today. I'm going to surprise them. Yes, surprise. VTL darat memberi ruang kepada keluarga yang terpisah antara dua negara akibat pandemik COVID-19 untuk bertemu tanpa kuarantin. Peluang itu dijangka membuka lebih banyak ruang untuk perkembangan ekonomi khususnya kepada Johor. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.